Benar Tuhan, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Engkau merancang yang terbaik dalam hidup kami. Setiap bahkan sehelai rambut pun yang jatuh dalam kepala kami, Engkau mengetahui. Oleh karena itu hari ini Tuhan kami bersyukur Engkau yang menghendaki, yang menghantar kami di malam yang indah ini untuk kami bisa berehat di tempat-Mu Tuhan. Kami bisa beristirahat di bait-Mu Tuhan, bersama-sama memuji muliakan nama-Mu, dan bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan Roh-Mu yang menghantar kami, Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, sehingga malam ini benar-benar ada penyertaan Tuhan yang indah dalam setiap pribadi kami. Kami silakan Tuhan kedua hamba-Mu yang sebentar lagi akan menjadi bencana-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai baik yang menyampaikan maupun menerjemahkannya, sehingga benar-benar kami mendapatkannya. Dan Tuhan buka setiap hati dan pikiran kami. Berikan kami kehausan, berikan kami kerinduan, dan berikan kami sebuah komitmen untuk menjalankan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, waktu ini kami serahkan dalam pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali shalom buat kita semuanya, shalom. 大家晚上好，平安。 Ya, selamat malam ya. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul, berjumpa kembali dalam ibadah doa malam setiap hari Kamis malam. 很开心，今天晚上我们可以再次的聚集在星期四晚上的晚祷会。 Ya, saya percaya setiap yang hadir di tempat ini pasti tidak kebetulan meskipun cuaca sering hujan ya, macet di kota Medan sekitarnya, tapi Anda berkomitmen, Anda memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya Tuhan juga memimpin hidup kita yang lebih baik. Amin. 我相信在座的弟兄姐妹来到这里不是偶然的，虽然外面可能下着雨，可能塞车，但是我们来到这里完全是上帝的恩赐，上帝的恩典。 Mari kita yang sudah hadir, kita komitmen benar-benar ya, kita berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, kita fokus untuk mendengar firman Tuhan, setelah itu kita fokus untuk bersama-sama memanjatkan doa-doa syafaat. 希望来到这里的弟兄姐妹可以专注的听上帝的话语，也可以专注的献上我们的祷告给上帝。 Ya, saya akan memberikan sebuah tema yang saya sering menemukan pertanyaan dari orang-orang yang tentang doa, yaitu apa? Saat doa kita itu seperti tidak dijawab. Pernah enggak? 我要探讨的一个主题就是大家经常问的，当祷告好像没有被垂听的时候，你们曾经被这样问过吗？ Pernah alami hal seperti ini enggak? 你们 Atau 曾 mungkin 经经历 sering? 过吗？或者是常常呢？ Saudara sekalian, saya akan memulai dengan sebuah cerita dulu ya. 我要先以一个故事开始。 Ya, cerita ini adalah seorang anak laki-laki yang melihat sebuah kotak besar ya di rumahnya itu dan terbungkus kertas kado yang indah di sudut ruangan rumahnya. 有一个小男孩呢，在他的家里的一个角落，看到有一个包装着礼物纸的一个礼物盒。 Ya, kotak itu sudah ada sejak dia berumur 5 tahun ya, balita. 从他5岁开始，那个礼物盒就在那里了。 Jadi dia setiap hari bertanya kepada ibunya itu, "Ibu, kapan kotak itu boleh saya atau kita buka?" 每天他都问他的母亲：“妈妈，什么时候我可以开这个礼物呢？” Saudara-saudara sekalian, namun ibunya itu asal anaknya itu tanya, dia selalu menjawab dengan senyuman. 每次当他问他的妈妈的时候，他的妈妈用一个微笑回答他。 Dia bilang apa? Sabar nanti sayang, masih waktunya belum tepat. 他说：“亲爱的，你再等会儿吧，时间还没到呢。” Akhirnya waktu berjalan anak itu bertumbuh menjadi remaja. 然后男孩子就渐渐的成长，成为了一个少年， Kotak itu tetap di sudut ruangan rumah mereka. 而那个盒子仍然在他家里的角落， Ya kalau lama-kelamaan mungkin sudah mulai berdebu ya. 可能上面也积满了灰尘。 Anak itu hanya berulang tahun ke 13, 14, 15, 16, 17, 17 gitu ya. 然后他的孩子也成长了13岁、14岁、15、16、17岁。 Ya, dan dia terus bertanya, apalagi pas momen ulang tahun ya, dia bertanya dan ibunya tak jawab apa. Belum waktunya sayang. 当他过生日的时候，他还问他的妈妈，他的妈妈仍然回答他：“时间还没到。” Saudara sekalian, kalau kamu jadi anak ini, engkau bagaimana? 你们想象一下，如果你是那个小男孩，你们的感觉是如何呢？ Itu hadiah untuk kamu, tapi nggak boleh buka gitu ya. 那个礼物是给你的，但是你不能拆开。 Pasti apa? Kesal, marah ya, ada masalah.
gusar gitu ya. 你可能会觉得很懊恼、很愤怒。 Mungkin kita bertanya, apa isinya begitu istimewa sehingga ibu itu kok menyembunyikannya bertahun-tahun? 可能我们心里会想，里面有什么很特别的东西吗？为什么妈妈要把它藏得那么久呢？ Apa ibu tidak percaya dengan aku atau ibu sengaja menyiksa ya, panwa gitu ya? 是妈妈不信任我，或者是妈妈故意要折磨我呢？ Ya, saudara sekalian, pada hari ulang tahunnya yang ke-18, 有一天呢，当他庆祝他18岁的生日， ya ibunya tidak panggil dia, misalnya namanya Jason, lai. 妈妈把他叫过来，杰森，你过来。 Ya, sekarang Jason, kamu buka kotak itu. 他说：“杰森，现在你可以拆开这个礼物了。” Ya, dia langsung dengan tangan gemetar, ya, dan sedikit agak gusar juga ya dan penasaran bercampur. Dia coba buka kado itu. 然后他带着他颤抖的手，还有好奇的心，打开了那份礼物。 Rupanya itu adalah sebuah kotak jam tangan. 原来那个是一个手表。 Dan dia buka jam tangan itu. 他把那个盒子打开，是一个手表。 Ada sebuah jam tangan antik milik kakeknya yang sudah meninggal sebelum ia lahir. 是一只古董手表，是他尚未出世已故的爷爷留给他的一块表。 Mau nggak? Wah, ini cantik gitu ya, kilat lagi ya. Memang. Wah, dan di situ ada secarik kertas. Wah, dia ketemu. Ada secarik kertas di dalamnya itu ya. 里面还有一个小纸条， Ada secarik kertas di situ ya, di dalamnya ada tulisan. 盒子里面有一个小纸条， Lalu di dalam tulisan itu ada tulisan dari kakek yang tercinta. 是他亲爱的爷爷写给他的纸条。 Dia tulisannya tulis gini ya. Untuk cucuku tersayang. 他说：“给我最亲爱的孙子， Kakek tidak sempat melihatmu lahir. 爷爷来不及看见你出生， Tapi kakek meninggalkan jam ini untukmu. 但是爷爷把这块表留给你。 Pakailah ketika engkau sudah dewasa. 当你长大成人的时候，你把它戴上吧， Agar engkau ingat bahwa waktu selalu tepat bagi Tuhan. 好让你记住上帝的时间总是刚刚好。 Mai cekong, jangan terburu-buru. 不要急躁， Jangan kecewa dengan penantian. 也不要因为等待而感到灰心， Karena sesuatu yang baik itu layak ditunggu. 因为任何美好的事物都值得等待。 Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, anak itu akhirnya apa? Menangis terharu. 亲爱的弟兄姐妹，那个小男孩哭了， Bukan karena dia marah lagi. 不是因为他愤怒， Ia menangis karena apa? Malukin si Allah ya. 而是因为觉得很羞愧。 Selama 13 tahun ia marah kepada mamanya. 这13年以来，他一直生他母亲的气， Padahal ibunya hanya menunggu waktu yang tepat untuk memberikan hadiah yang terbaik. 却不知道他的母亲其实在等待最合适的时机，把最美好的礼物给他。 Saudara-saudara sekalian, malam ini mungkin kita seperti anak itu. 亲爱的弟兄姐妹，今晚可能我们就好像那个孩子一样， Kita sudah berdoa berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. 我们已经祷告了几个月或者几年， Mungkin untuk kesembuhan yang tak kunjung datang. 可能是迟迟未得医治的疾病， Mungkin dengan hubungan relasi pernikahan yang sudah mulai retak. 可能是渐渐已经破裂的婚姻关系， Mungkin untuk anak kita yang terus memberontak dan meninggalkan rumah kita. 可能是叛逆离家出走的孩子， Mungkin untuk pekerjaan atau usaha yang tak kunjung datang. 或者是没有着落的工作或事业。 Dan dalam hati kita mungkin bertanya dan pernah marah kepada Tuhan. 可能我们的心里很多疑问，甚至对上帝发怒。 Kita tanya, Tuhan sampai kapan saya harus berdoa seperti itu? 我们可能会问上帝：“主啊，我们要等到什么时候呢？” Saudara-saudara sekalian, sewaktu saya merenungkan bagian ini, saya temukan di dalam nas firman Tuhan, ada sebuah orang juga pernah bertulis seperti ini. 当我写这份讲章的时候，我找到了有一个圣经人物也曾经经历过这样的事， Yaitu seorang bernama Daud. 就是大卫王。 Dia menulis di dalam Mazmur yang ke-13 ayat 1 sampai 6. 他在诗篇13章1到6节写下。 Ya, mari kita sama-sama lihat ya. Saya akan bacakan dulu bahasa Indonesia, nanti bahasa Mandarin nyusul ya.
Mazmur yang ke-13 ayat 1 sampai 6. Ini penulisnya Mazmur Daud ya. Dia kata apa? Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau melupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam jiwaku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Berpandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya jangan musuhku berkata, aku telah mengalahkan dia, dan supaya lawan-lawanku tidak bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku percaya kepada kasih setiamu, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku akan menyanyi bagi Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. 诗篇13篇1至6节，大卫的诗交与令长。耶和华，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？我心里筹算，终日愁苦，要到几时呢？我的仇敌升高压制我，要到几时呢？耶和华我的神啊，求你看顾我，应允我，使我眼泪光明，免得我沉睡致死，免得我的仇敌说我胜了他，免得我的敌人在我摇动的时候喜乐。当我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。我要向耶和华唱诗，因他用厚恩待我。 Saudara-saudara sekalian, ini adalah, saya ulangi sekali, dia ada penulisnya adalah seorang Daud yang dalam hidupnya, sepanjang hidupnya mengalami berbagai persoalan hidup. 写下这篇诗的是大卫王，他在他的一生里面面对了种种的问题， Dan juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dia tanyakan kepada Tuhan di dalam doa. 他也不断透过祷告向上帝发问， Termasuk hari ini doa dia sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. 包括今天他的祷告似乎没有被上帝应允， Akhirnya dia menulis Mazmur yang ke-13 ini. 最终他把这篇第13篇写下了。 Dan melalui Mazmur 13 ini kita belajar 3 kebenaran yang bisa kita terapkan juga hari ini. 透过13篇的诗篇，我们可以学到3个真理，也合适于我们今天可以使用。 Saudara sekalian, pertama yaitu Pak, beranilah jujur kepada Tuhan tentang perasaan Anda. 第一个真理就是要勇敢的向上帝坦诚我们的感受。 Coba kita perhatikan bagaimana Daud berdoa. 我们来观察一下大卫是如何祷告的呢？ Ia tidak berbasa-basi. 他没有拐弯抹角， Ia tidak menggunakan kata-kata rohani yang indah. 他也没有刻意的用很华丽的一些属灵词汇。 Ia berterus terang kepada Tuhan. 他对上帝非常的坦诚， Bahkan ia berani bertanya apa? Berapa lama lagi? Saya sengaja tampilkan di sini. 甚至他大胆的向上帝发问：要到几时呢？ Bukan sekali tetapi 4 kali ia mengulang pertanyaan yang sama. 不只是一次，他竟然重复了4次同样的问题。 Kalau kita bisa melihat ini ada sebuah doa seorang yang sedang apa? Sangat lelah. 我们可以看到，这是一个非常疲惫的人的祷告。 Yang merasa Tuhan itu jauh, yang hampir apa? Putus asa. 他觉得上帝很遥远，他似乎要放弃了。 Saudara-saudara sekalian perhatikan, mungkin kita berpikir bahwa orang yang rohani yang baik tidak boleh berdoa seperti ini. 我们通常都认为一个灵命很好的人不可以这样子祷告。 Kita sering diajarkan harus apa? Selalu positive thinking, betul nggak? 我们被教导必须要很正面， Selalu bersyukur, tidak boleh mengeluh. 必须要常常感恩，不可以埋怨。 Akibatnya banyak sekali anak-anak Tuhan atau orang Kristen yang memendamkan kekecewaan dia. 结果呢，很多的基督徒把失望都藏在心里， Berpura-pura baik, 假装好好的， padahal dia hatinya hancur banget. 即便心里已经破碎了。 Mungkin datang gereja mereka tersenyum, wah pengan cio, wahi ya gitu ya. 可能到教会，他们也是强颜欢笑， Tapi setelah masuk mobil atau di kamar mandi atau di rumah, mukanya itu penuh dengan tangisan.
可能到了车，或者回到家，或者在浴室，或者在哪里，他们暗自的流泪。 Saudara sekalian, padahal di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur yang ke-62 ayat 9 pernah mengatakan, supaya apa? Bagaimana kita bisa apa? Curahkanlah isi hati kita ke hadapan Tuhan. 圣经在诗篇62章9节说，我们要在他的面前倾心吐意。 Arti curahkanlah artinya apa? Seperti ini ya, air itu tuangkanlah. 倾心吐意是什么意思呢？就好像水一样，我们把它倾倒出来。 Tuangkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan, jangan setengah-setengah. Tuangkan langsung aja. 我们要在上帝的面前倾诉我们所想的。 Tuhan tidak menyuruh kita memendam. 上帝不要我们把一切憋在心里， Tuhan menyuruh kita menuangkannya. 上帝要我们把它倾倒出来， Keluarkan semua yang ada di dalam isi hati kita kepada Tuhan. 把我们心里所想的一切倾倒给上帝， Jangan disimpan sendirian. 不要自己憋在心里。 Saudara sekalian, kita harus tahu Tuhan tidak takut dengan pertanyaan-pertanyaan kita. 我们必须要知道，上帝不害怕我们的质问。 Kalau kamu tanya boksu atau mungkin yang profesor, doktor itu teologi juga kadang juga takut. Kita nggak seberapa bisa gitu ya. 可能如果你问牧师或者博士，他们可能会害怕，因为他们不是全部东西都是知道的。 Karena Tuhan kita maha kuasa, dialah segala semuanya. 因为我们的上帝是全能全知的。 Dan yang paling penting Pak, Tuhan tidak tersinggung dengan kejujuran kita. Ini penting. 最主要的，上帝不会因为我们的坦诚而感到被冒犯。 Kita belajar seperti Daud, kita melihat seperti Daud ini. 我们来看看大卫， Petrus di dalam kesaksian Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 juga pernah berkata apa? Bahwa Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. 彼得在使徒行传13章22节也曾经说，大卫是合神心意的人， Meskipun ia berani mempertanyakan kepada Tuhan. 即使他很勇敢于质问上帝。 Coba kita pikir, mengapa? 我们仔细想想，为什么呢？ Karena kejujuran adalah apa? Fondasi dari hubungan yang intim. 因为坦诚是建立亲密关系的基础。 Saudara sekalian, coba kita bayangkan tentang yang baik di sini yang sudah pernah menikah atau sedang masih ada pasangannya, suami istri itu. 你们来想象一下，一段婚姻，尤其是已经有配偶的人， Kita bayangkan sebuah pernikahan jika suami atau istri tidak bisa jujur tentang perasaan mereka. 在一段婚姻里，如果妻子或丈夫不能坦诚表达自己的感受， Jika salah satu pasangan itu selalu berpura-pura baik saja ketika salah satu sedang terluka. 如果其中一方他其实受伤，但是总是假装一切都很好， Pernah nggak ngalamin hal seperti itu? 你们曾经经历这样的事吗？ Hubungan itu akan mati perlahan-lahan. 这样的关系会慢慢的枯萎。 Saudara sekalian, demikian juga dengan doa itu. 我们的祷告也是这样， Jangan datang kepada Tuhan itu dengan topeng. 不要带着我们的面具来到上帝的面前， Datanglah dengan hati yang jujur. 要来到上帝的面前，带着我们真诚的心。 Saudara-saudara sekalian, ingatlah tadi ilustrasi yang saya pertama kali awali tentang anak yang marah kepada ibunya. Ya kan? 你们要想想刚才那个对他的母亲发脾气的孩子， Coba kalau kamu jadi mamanya itu, kamu kesal nggak anak kamu itu marah? 你想象一下，当你的孩子生气的时候，你会发怒吗？ Waktu dia terus tanya-tanya itu, kamu marah nggak? 他一直问你，一直问你，你会生气吗？ Iya kan? Kita ngerti kan? 不会的，因为你了解他， Ibunya mengerti, ibunya sadar. 他了解，他明白， Ibunya tahu Pak, suatu saat anaknya akan mengerti. 他也知道总有一天他的孩子会明白的。 Saudara sekalian, sama juga dengan Tuhan kita. 上帝也是如此， Ia mengerti dengan kekecewaan sewaktu kita berdoa seperti tidak dijawab itu. 他理解我们的失望，尤其是当我们的祷告还未蒙应允的时候， Tuhan sabar menunggu kita. 他耐心的等待我们。 Dan ingat, suatu saat nanti kita akan mengerti mengapa Tuhan itu menunda. 总有一天我们会明白上帝为什么要延迟。 Jadi saudara sekalian, pada malam ini izinkan saya bertanya kepada Anda sekali lagi. 所以今晚容许我问你们再一次， Apa yang sedang Anda rasakan sekarang?
你现在的感受是什么呢？ Mungkin kecewa, 是不是失望？ mungkin ada kemarahan, 可能有愤怒， mungkin ada kelelahan, 可能是疲惫， mungkin ada keraguan, 可能是忧郁， mungkin ada ketakutan. 可能是恐惧。 Jangan sembunyikan. 不要把它藏起来， Jangan paksakan diri terlihat apa? Sangat kuat, strong. 不要勉强自己看起来很坚强。 Nanti waktu didoa, jujurlah di hadapan Tuhan. 祷告的时候，要在上帝的面前坦诚， Karena Tuhan tidak menghakimi kejujuran Anda. 因为上帝不会论断你的诚实， Tuhan menunggu kita dengan hati yang terbuka. 他正等着你敞开心扉来到他的面前。 Amin. 阿门。 Bagian kedua kita juga belajar apa? Mintalah pertolongan kepada Tuhan apa? Dengan spesifik. 第二个真理就是要具体的向上帝寻求帮助。 Saudara sekalian, kalau kita merhatikan di dalam perubahan dalam doa Daud di dalam Mazmur yang ke-13 ini. 如果我们看在诗篇第13篇，大卫的祷告有了一个转变。 Setelah ia meluapkan semua kekecewaan, sampai 4 kali bertanya kepada Tuhan. 当他把他的失望倾诉给上帝之后， Kita tadi sudah lihat di ayat pertama sampai yang kedua gitu ya. 就是第1节到第2节， Selanjutnya apa? Dia tidak berhenti. 他没有停下来， Ia tidak larut dalam keputusasaan. 他没有沉溺在他的绝望当中， Dia terus berdoa. 他继续的祷告。 Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, dia mulai meminta dengan apa? Spesifik. 在第3节、第4节，他开始提出具体的要求。 Ya, saya tuliskan 3 garis besarnya ini ya. 我把3个点写出来了。 Pertama dia kata apa? Pandanglah kiranya. 第一就是求你看顾我， Daud meminta Tuhan memperhatikan dia. 大卫恳求上帝关注他， Ia merasa Tuhan melupakannya. Ia minta Tuhan melihat kondisi keadaannya sekarang. 因为他觉得上帝已经忘记了他，他要求上帝看看他现在的处境。 Dan yang kedua apa? Dia lanjut apa? Dia kata apa? Jawablah aku, hui tahu. 第二就是应允我。 Dan Daud apa? Tidak hanya minta diperhatikan. 大卫不只是要上帝关注他， Ia minta apa? Tuhan menjawab dia, berbicara kepada dia. 他要求上帝应允他，对他说话。 Ia minta Tuhan memberikan jawaban yang nyata. 他求上帝给他一个真实的回答。 Dan selanjutnya apa? Dia minta apa? Tuhan buatlah mataku bercahaya. 第三，他求上帝使他的眼目光明。 Saudara sekalian, ini ada sebuah ungkapan yang indah. 这是一个多么美好的一种表达。 Mata yang bercahaya artinya apa? 眼目光明代表什么呢？ Penuh dengan apa? Harapan. 就是充满了盼望， Penuh dengan semangat. 充满了热情， Penuh dengan kehidupan. 充满了生命， Penuh dengan sukacita. 充满了喜乐。 Daud minta Tuhan memulihkan sukacitanya. 大卫求上帝恢复他的喜乐。 Saudara sekalian, dari sini kita bisa belajar apa? Daud pertama kali apa? Dia tidak hanya mengeluh saja. 我们可以学到什么呢？大卫不只是抱怨而已， Setelah mengeluh apa? Dia meminta juga kepada Tuhan. 但他也发出了他的祈求。 Ia mengubah keluh kesah menjadi permohonan yang spesifik. 他将他的抱怨转化成一个具体的要求。 Saudara sekalian, banyak dari antara kita, mungkin termasuk saya juga, kita berdoa itu terlalu umum, siap potong lewat. 我们当中包括我们祷告的时候太过于笼统了，太过于随意了。 Misalnya apa? 比如说呢， Tuhan berkatilah aku. 主啊，赐福我吧， Tuhan tolonglah hidupku. 主啊，帮助我的生活吧。 Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat bagian doa seperti ini. 我们来看看这样的祷告。 Padahal Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita, beberapa minggu lalu kita sudah belajar di dalam Matius pasal 7 ayat 7. 即便主耶稣自己已经教导了我们如何祷告，就是我们几周前已经学会的，记载在马太福音7章7节。 Dibilang apa? Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。 Saudara sekalian, mintalah di sini apa? Dalam bahasa Yunani, aletei itu artinya apa? Sebuah perbuatan yang proaktif, aktif.
在希腊文呢，这个祈求 adate 是一个主动的语态， menunjukkan tindakan yang sungguh-sungguh, bukan sekedar mengelamun atau ngawur. 可以代表非常真诚的一个行动，不只是一个发呆或者是空想的一个行动。 Jadi saudara sekalian belajar seperti Daud di dalam doa dia seperti ini. 我们可以学大卫这样子祷告， Misalnya apa? Jangan minta kepada Tuhan apa? Tuhan, lu iwai pena. Tuhan sembuhkan aku. 不要求上帝说主啊，求你医治我。 Tapi kalau misalnya kamu sakit apa? Misalnya sakit kepala, kamu bilang aja, Tuhan, misalnya apa? Sakit kepalaku sudah 3 hari. Tolong jamah kepalaku. Beri aku kekuatan untuk melewati hari ini. 比如说你现在头很痛，已经痛了3天，你就祷告说：主啊，我的头已经痛了3天，求你触摸我的头，让我得医治， Ngerti 让我能 maksudnya? 过今天。 Mimpi yo? 你们明 Jangan 白 hanya 吗？ potong-potong biasa kocak aja. 不要很笼统，但是要很具体。 Misalnya apa? Waktu kita lagi bertengkar dengan pasangan kita. 比如说，我们和我们的配偶吵架 Jangan 了， bilang apa? Tuhan, pulihkanlah pernikahanku. 不要说主啊，恢复我们的婚姻。 Tapi cobalah yang spesifik misalnya apa? Tuhan, aku dan suamiku mungkin apa? Sajib bokong oleh gitu ya. 我们可以说的比较具体，比如说，主啊，我和我的丈夫已经3天不说话了， Lalu bilang apa? Tuhan bantu lembutkan hatiku, lembutkan hati dia juga. 求上帝软化我的心，也软化我丈夫的心。 Saudara-saudara sekalian, doa yang spesifik membantu kita melihat apa? Jawaban Tuhan yang lebih spesifik juga. 具体的祷告使我们能够看见上帝具体的应允。 Ketika Tuhan menjawab, kita akan sadar bahwa apa? Itu benar-benar pekerjaan Tuhan, bukan kebetulan. 当上帝应允的时候，我们也可以察觉到那是上帝的作为，而不是偶然的事。 Saudara sekalian, seperti anak dalam ilustrasi tadi yang akhirnya apa? Boleh membuka kotak hadiah. 就好像刚才故事里的孩子一样，最终可以打开那份礼物， Dan hanya apa? Mendapatkan jam tangan dari kakeknya. 他也得到了他爷爷的手表， Sesuatu yang sangat spesifik, sangat pribadi, dan sangat berarti. 这是一份非常具体、非常私人，并且非常有意义的礼物。 Saudara sekalian, saya yakin juga bahwa Tuhan ingin memberi jawaban yang spesifik untuk kita. 上帝也同样想要给你具体的答复， Jadi mintalah yang jelas. 所以请我们对上帝发出具体的祈求。 Saudara sekalian, yang terakhir apa? Pilihlah percaya setelah itu Pak. Pilihlah percaya dan bersyukur meskipun kita belum melihat jawabannya. 最后一点就是，虽然我们尚未看到回应，我们仍然要相信，并且要感恩。 Menurut saya ini adalah bagian yang paling luar biasa dalam Mazmur yang ke-13 ini. 对于我来说，在诗篇13篇，这是最不可思议的一个部分。 Kita perhatikan perubahan yang dramatis dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. 我们可以看到，从第1节到第5节有非常戏剧性的转化。 Tadi ayat pertama Pak, Daud itu seperti apa? Dia berulang kali bertanya, berapa lama lagi? Sampai 4 kali. 第1节呢，大卫重复了4次，问上帝要到几时呢？ Lalu ayat kedua dia bersedih hati. 然后第2节他说他终日愁苦。 Lalu ayat ketiga Pak, dia memohon pertolongan dari Tuhan. 然后第3节、第4节他求上帝的帮助。 Perhatikan di dalam ayat yang kelima dan 6 ini. 我们来注意看第5节、第6节。 Dia berkata Pak, aku percaya, hatiku bersorak-sorak, aku akan menyanyi. 他说：“但我要依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐，我要向耶和华歌唱。” Saudara sekalian, kalau kita perhatian di sini, apakah keadaan Daud sudah berubah setelah dia selesai berdoa? 如果我们注意看，当他祷告之后，他的处境有改变吗？ Apakah musuhnya itu langsung hilang, lenyap? 他的仇敌有直接被消灭吗？ Apakah kesedihan dia langsung hilang? 他的忧愁有被直接挪走吗？ Apakah masalah dalam pemerintahan dia itu langsung hilang? 他执政的问题直接被解决吗？ Apakah masalah rumah tangganya anaknya tidak berontak kepada dia lagi? 他的家庭、他的孩子不再叛逆了吗？ Apakah selesai? 他的问题解决了吗？ Tidak selesai. 还没解决， Saudara sekalian, musuhnya belum lenyap. 他的仇敌仍然还在。 Permasalahan hidup dia semakin mungkin semakin parah kalau dilihat dengan mata jasmani.
可能从肉眼来看，他的问题越来越严重。 Tuhan belum menjawab secara langsung. 上帝没有直接的应允他， Tidak ada suara dari langit yang buka bilang, oh saya jawab kamu Daud. 从 Itu 天 Aladin 上 gitu ya. 没有任何的声音说：“大卫啊，我已经应允了你的祷告。 Tidak ada mujizat. ”没有奇迹， Saudara sekalian, jadi yang berubah itu apa? 所以弟兄姐妹，改变的是什么呢？ Kita lihat di dalam tadi yang kita baca di ayat 5-6 nih. 我们来看第5、第6节， Yang berubah itu apa? Hatinya Daud. 改变的是大卫的心， Ia memilih apa? Untuk percaya. 他选择去相信， Ia memilih untuk bersorak. 他选择去欢呼， Ia memilih untuk menyanyi bagi Tuhan. 他选择要歌颂上帝。 Sebelum jawaban-jawaban doa itu datang, 即便在回应来之前， Daud sudah memilih iman. 大卫已经选择了信心， Inilah kuncinya saudara-saudariku. 这就是他的关键。 Iman itu bukan sekedar perasaan. 信心不只是一种感觉， Iman itu adalah apa? Keputusan. 信心是一个决定。 Kita tidak bisa mengontrol perasaan. 我们无法控制我们的感觉， Perasaan itu bisa apa? Naik turun, iya kan? Kiki lo ya. 感觉可能会起伏不定， Tapi kita bisa memilih untuk apa? Tetap percaya. 但是我们可以决定仍然要相信。 Saudara sekalian, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 pernah mengatakan satu bagian. 使徒保罗在哥林多后书5章7节曾经说过， Sebab kita hidup bukan karena apa? Kita hidup bukan karena apa? Saya mau sekarang balikkan dulu. Bukan karena apa? Melihat. Tetapi apa? Karena iman. 因为我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。 Artinya apa? Kita tidak menunggu melihat dulu baru percaya. 这代表我们不是等到要看见之后才相信， Justru sebaliknya Pak, kita percaya dulu maka kita akan melihat. 相反的，我们必须要先相信，我们才可以看到。 Ini yang pernah Tuhan Yesus sampaikan juga kepada Thomas. 这就是主耶稣告诉多马的一件事。 Saudara sekalian perhatikan di dalam ayat kelima itu ada menulis mengatakan tetapi. 在第5节有记载“但”这个字， Ini kata yang sangat penting. 这是非常关键的一个词。 Keadaanku masih sulit, 我的处境虽然还是很难， tetapi masih percaya. 但是我相信， Doaku belum dijawab, 我的祷告还没有蒙应允， tetapi aku percaya. 但是我相信， Tuhan seolah diam, 上帝好像沉默了， tetapi aku percaya. 但是我相信。 Saudara sekalian, kata tetapi itu adalah lompatan iman. 但这个字呢，代表信心的跳跃。 Daud tidak menunggu keadaan berubah. 大卫没有等到环境改变， Ia memilih untuk apa? Berubah terlebih dahulu. 他选择先改变他自己。 Akhirnya saudara sekalian kita bisa melihat apa? Dia lanjutkan doa. Ada kata apa? Kasih setia. 接下来有一个词就是慈爱， Kasih setia yang itu apa? Kasih perjanjian. Kasih yang tidak pernah berkhianat. 慈爱就是那种已经立约的爱，不会背弃你的爱。 Inilah yang Daud pegang itu. 这是大卫紧紧抓住的， Ia tidak percaya pada keadaan. 他不相信情况， Ia percaya pada apa? Kasih setia Tuhan. 他相信的只是上帝的信实。 Dan kalau kita bisa melihat apa? Di bagian terakhir itu. 我们可以看到最后的一个部分， Dari doa Daud yang begitu indah untuk kita sama-sama pelajari. 就是大卫祷告的结尾，我们可以一同学习。 Aku akan menyanyi bagi Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. 他说：“我要向耶和华唱诗，因他用厚恩待我。 Saudara sekalian, tadi kan belum terjadi apa-apa. Tapi dia bilang apa? Telah. 虽然还没有什么事情发生，但是他说已经。 Kata telah ini menarik banget loh saudara sekalian. 这个已经的字非常的有趣。 Daud bersyukur untuk Tuhan yang telah kebaikan Tuhan di masa lalu dia. 大卫因上帝过去对他好而感恩， Sampai dia menunggu kebaikan Tuhan yang akan ia alami di masa depan.
同时他期盼着在未来将要经历的上帝的恩典。 Saudara sekalian, saya yakin masa lalu kita banyak kebaikan Tuhan, betul nggak? 我相信我们的过去有很多上帝的恩待， Tapi kita sering melupakannya. 但是我们经常会忘记。 Makanya Rasul Paulus juga pernah mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 所以保罗在帖撒罗尼迦前书5章18节说： Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Saudara sekalian, dalam segala hal. 凡事， Termasuk dalam masa-masa penantian. 包括在我们等待的期间， Termasuk dalam masa-masa doa yang belum dijawab. 包括当我们祷告未蒙应允的时候， Termasuk dalam masa-masa air mata yang terus mengalir. 包括在我们泪流满面的时候， Bukan mengucap syukur untuk penderitaannya, 不是为我们的苦难而感恩， tapi mengucap syukur di dalam penderitaan. 但是在苦难里面仍然感恩， Karena kita percaya Tuhan sedang bekerja. 因为我们相信上帝正在动工。 Saudara sekalian, saya mau mengulang, ingatlah tadi ilustrasi tentang anak yang marah 13 tahun lamanya. 你们记得吗？刚才我们所说的故事，那个男孩等了13年， Dari umur 5 tahun sampai umur 18 tahun. 从5岁到他18岁。 Pada saat kotak hadiah itu dibuka, 当他拆开那份礼物， ia menangis karena malu. 他因羞愧而流泪。 Ia baru ingat ibunya tidak lalai. 他才记得他母亲没有疏忽， Ibunya menunggu waktu yang tepat. 他只是等待最好的时机。 Saudara sekalian, mungkin saat ini Anda sedang marah kepada Tuhan. 可能现在这个时刻，你对上帝生气， Mungkin Anda berpikir Tuhan itu lalai. 可能你觉得上帝忽略了你， Jadi waktu berdoa juga asal-asal, malas-malas, ogah-ogahan. 所以当你祷告的时候，你也乱祷告，随意的祷告。 Tapi saudara saya harus ingat, suatu saat nanti itu, 但是有一天呢， pada momen Anda buka hadiah itu, 当你打开那份礼物盒， Anda akan mengerti. 你一定会明白， Anda akan mungkin menangis terharu. 你会感动的流泪， Dan Anda akan berkata, Tuhan, sorry, I'm sorry. 你会对上帝说：“主啊，请你原谅我， Tuhan tidak pernah lalai. 你未曾忽略我， Engkau hanya menunggu waktu yang tepat. 你只是等待最美好的时机。 Jadi saudara sekalian, jangan berhenti berdoa. 所以大家不要停止祷告， Jangan berhenti percaya. 不要停止相信， Karena doa kita tidak pernah sia-sia. 因为我们的祷告不是突然的， Tuhan bekerja, Tuhan itu tepat waktu. 上帝正在工作，上帝的时间永远是最美好的。 Saudara sekalian, beranilah jujur kepada Tuhan tentang perasaan Anda. 所以我们要对上帝坦诚我们的感受。 Seperti tadi kata Mazmur tuangkanlah, sampaikanlah isi hatimu di hadapannya. 就好像诗篇记载的，我们要在上帝的面前倾心吐意， Lalu mintalah pertolongan kepada Tuhan dengan spesifik, detail. 然后要具体的向上帝祈求。 Seperti janji Tuhan Yesus mintalah maka akan diberikan kepadamu. 就如耶稣的应许，你们祈求就给你们。 Lalu pilihlah percaya dan bersyukur meskipun belum ada jawabannya. 然后即使尚未看到答案，我们选择相信，选择感恩， Karena hidup kita hidup orang itu hidup oleh iman bukan melihat. 因为我们活着是因为信，而不是因为看见。 Saudara sekalian, saya tidak tahu mengapa Tuhan izinkan Anda dan saya kadang kita berdoa menunggu selama itu. 弟兄姐妹，我不晓得我们祷告了之后，上帝为什么让我们等那么久？ Tapi satu hal yang saya ketahui bahwa Tuhan tidak pernah melupakan Anda dan saya. 但是有一件事我是知道的，上帝不可能忘记你和我。 Seperti ibu dalam ilustrasi tadi yang menyimpan hadiah terbaik untuk anaknya. 就好像故事中的母亲一样，把最好的礼物保留给了她的孩子一样。 Tuhan juga sedang menyimpan hadiah yang terbaik untuk Anda. 上帝也为你保留了一份最好的礼物。 Mungkin saat ini Anda belum mengerti.
可能现在你还是无法理解， Mungkin Anda masih marah. 可能你心里还在赌气， Tetapi suatu saat nanti ketika kotak hadiah itu sudah tepat waktu untuk dibuka. 但是有一天，当了最美的时机，当你打开那份礼物的时候， Anda akan berkata kepada Tuhan, 你就会对上帝说 Tuhan ternyata waktumu itu sempurna. 主啊，原来你的时间总是最完美的， Terima kasih tidak menyerah kepada saya. 谢谢你没有放弃我。 Jadi saudara sekalian sekali lagi, jangan berhenti berdoa. 所以我要再一次强调，不要停止祷告， Jangan berhenti percaya. 不要停止相信。 Saya undang kita, mari ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. 我邀请大家拿时间来对上帝祷告。 Sebelum kita memasuki doa-doa syafaat, mari saya mau engkau menghantar satu bagian doa. Setiap pergumulan hidupmu, mungkin dalam kehidupan Anda, kerohanian Anda yang sudah mungkin suam-suam kuku, kehidupan pelayanan Anda mungkin. 在我们为他人代祷之前，让我们来到上帝的面前，来为我们自己祷告。可能是我们已经不冷不热的心，我们已经远离了上帝，让我们来到上帝的面前，为我们自己祷告。 Mungkin untuk masalah keluarga Anda atau kehidupan pekerjaan usaha Anda. 可能是为了我们的家庭、我们的事业。 Banyak di antara mungkin yang sedang menghadapi masa-masa usia ujur, masa-masa usia pensiun, yang sedang gundah. Tapi percaya Tuhan tidak meninggalkan Anda. 可能有一些已经年迈、已经年长的弟兄姐妹，可能觉得很忧虑，但是你们要记得，上帝不会离弃你们。 Saudara sekalian sekali lagi, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti percaya. 再一次，不要停止祷告，不要停止相信。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Terima kasih Engkau telah mengizinkan kami datang dengan jujur, dengan setiap keluhan, dengan setiap pertanyaan, dan Engkau tidak pernah menolak kami. Tuhan, di antara kami malam ini ada yang sedang sangat lelah, ada yang hatinya hancur, mungkin ada yang juga hampir menyerah, ada yang marah kepadamu karena doanya seperti tidak dijawab. Tuhan, sekali lagi, jamahlah mereka sekarang. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi Roh-Mu sendiri. Tuhan, buatlah mata kami bercahaya kembali. Pulihkanlah sukacita kami. Bantu kami memilih percaya kepada kasih setia-Mu, meskipun kami belum melihat jawaban. Tuhan, kami menanti Engkau bekerja, seperti ibu tadi yang menunggu waktu yang tepat untuk membuka hadiah bagi anaknya. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik. Kami percaya Engkau tidak pernah terlambat. Kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat hidup kami satu-satunya yang mendengar doa dan seruan kami. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita.